Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni Allah masih panjangkan umur kita lagi. Dan alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih kurniakan kita nikmat iman. Allah masih kurniakan kita nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam kekal sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu masa nanti yang pastinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam seluruhnya barisan pengurusan surau, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat tuan-tuan semua? Baik, insya-Allah kita akan terus sambung pengajian kitab Munyatul Musalli pada muka surat yang ke-48. Iaitu pada bab kebajikan pada perbuatan sembahyang dan juga pada zikir solat itu. Kebaikan pada zikir solat. InsyaAllah 7.30 kita berhenti. Hari ini pun saya ada program di Pusat Ko. Program sekolah, maklum cikgu sekolah aku tu lah. Baik, kita sambung pada kebajikan yang ke-8, iaitu ketika mana kita bangun daripada i'tidal. Bila kita bangun daripada i'tidal, bacaan i'tidal itu sami'allahu liman hamidah. Ketika melafazkan sami'allahu liman hamidah yang bermaksud Allah dengar siapa puji dia. Kemudian kita sambung dengan rabbana lakal hamd. Adapun dalam kita solat berjemaah, kalau kita sembahyang jemaah, imam sebut sami'allahu liman hamidah, hanya makmum ni hanya menyebut rabbana lakal hamd. Lagu tu. Tapi boleh tak makmum nak sambut juga sami'allahu liman hamidah? Boleh. Cumanya kalau kalau dari segi sambutan makmum dan juga imam, kalau kita buka kitab imam dan makmum, memang kita menyahut tu dengan rabbana lakal hamd. Tapi tak salah kalau makmum nak sebut sekali sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Betul. Tapi yang kebiasaan ataupun yang dianjurkan adalah ketika mana imam sami'allahu liman hamidah, jemaah rabbana lakal hamd. Adapun kita boleh tambah dengan pujian lagi, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Yang tu boleh, itu sunat hukum dia. Yang tu ketika ada para sahabat seorang dia buat, Nabi tak ajak dah tapi dia tambah. Bila dia tambah dalam solat, habis-habis sembahyang, Nabi tanya, tadi siapa hak tambah? Kan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia pun kata, ya saya yang tambah. Dia dah takut dah lah. Kan pandai-pandai pergi tambah. Nabi kata, aku mendengar malaikat sedang memuji kamu. Dia kata. Jadi tiada larangan, Nabi tak larang. So kita boleh buat tak? Ya boleh buat. Betul. Sebab itu perkara yang tiada dalil pengharamannya
hukum dia harus. Nah, hukum dia harus. Yang tu. Baik. Waktu i'tidal juga merupakan antara waktu yang boleh kita baca doa. Tapi dalam hatilah, kan dalam hati. Kita boleh baca doa dalam hati. Niatlah apa-apa yang kita nak baca. Sebab tu salah satu doa qunut diletak tempat dia di selepas i'tidal. Doa qunut tu kita letak apa? Terletaknya doa qunut itu pada i'tidal. Kita doa qunut tu cantik tuan-tuan. Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, bagilah hidayah kami kepada kamu yang mana kamu bagi hidayah. Kan doa yang sangat baik doa qunut. Sebab tu diletak di selepas i'tidal. Jadi tuan-tuan nak sembahyang biasa nak baca doa boleh tak? Doalah sat dalam hati. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Doa, ya Allah kuatkan imanku. Turun rukuk. Turun sujud. Allahu akbar. Lagu tu. Nah, baik. Kalau boleh doalah tahan tempat situ. Antara tempat-tempat yang para ulama kata tempat mustajab doa. Salah satu dia i'tidal. Nah, salah satu dia tempat dia adalah di i'tidal. Baik. Kebajikan yang ke-9 dan zikir ketika mana sujud dibaca subhana rabbil a'la wa bihamdih, ataupun kita baca subhana rabbil a'la saja pun boleh. Nah, baca subhana rabbil a'la saja pun boleh, subhana rabbil a'la wa bihamdih pun boleh. Yang tu. Yang mana aku condongkan diriku dengan petunjuk dan menyerahkannya kepadamu. Ini apa nama, kita dalam hati kita waktu kita sujud tu seolah-olah kita menyerah pada Allah. Kan, menyerah pada Allah. Sebab itu antara larangan kita umat Islam ni tak boleh tunduk kepada manusia melebihi rokok. Kata. Dia kalau nak hormat orang pun takat tunduk kepala sikit, tak boleh rokok. Sebab apa? Sujud dan rokok ni hanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kata. Bagus budaya apa orang Korea dan juga Jepunan. Kalau depa contoh nak lintas jalan, kereta bagi laluan, kita pun lintas, lepas tu dia pakai kereta tunduk kan. Tunduk sekadar sikit saja ataupun angkat tangan. Bukan jangan sampai rokok nak tu. Rokok dan sujud ni hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebab kita letak diri kita tu sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan. Yang ke-9, apabila duduk di antara dua sujud, hendaklah baca, ucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ni hadis Nabi ya. Nabi ajak. Kan maksud dia, ampunilah aku ya Allah, rahmatilah aku, kasihanilah aku, perbaikilah aku, rezekikanlah aku, hidayahkanlah pada aku, bagilah aku sihat, wa'afini wa'fu anni, dan ampunkanlah dosaku. Kan yang ni baca. Adapun ketika mana tadi waktu sujud tuan-tuan ataupun waktu rokok, tiba-tiba tuan-tuan dengar orang baca subuhun qudus, yang tu pun boleh. Nah, bacaan ketika sujud ni banyak. Kan tuan-tuan boleh buka dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, ada dalam tu banyak. Beli kat Asani. Beli kat Asani ada. Kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Apa bacaan-bacaan waktu sujud, bacaan-bacaan waktu rokok, bukan sekadar subhana rabbil azim ya, tapi yang inilah kebiasaannya. Tapi tiba-tiba takut tuan-tuan dengar awal ni macam depa ni sesat macam mana, Syiah apa? Syiah apa? Kita tak mengaji, kita kata kat orang Syiah. Lah kata noh. Baik. Bacaan ini adalah baca waktu ni tuan-tuan, baca kita sambil berharap Rabbighfirli, ampunlah dosa kita, dosa banyak tuan-tuan. Kan? Nak tengok dosa banyak tak banyak, tengok hati kita. Cek hati. Hati ni dia ada 3 jenis. Kan hati manusia ni dia ada 3 macam. Kita tengok kita level mana. Pertama, qalbun salim. Qalbun salim ni dia boleh terima apa saja yang Allah Ta'ala perintah, apa saja yang berlaku kat dia boleh terima. Contoh, dia ada Allah Ta'ala hantar ujian, dia redha. Allah Ta'ala suruh mai sembahyang subuh, ialah pagi-pagi ngantuk apa semua, tengok bola pula semalam. Kan Man City lawan dengan Arsenal kalah 1-0. Kan piala apa tah malam? FA ah? FA ke? FA ah. Piala satu lagi tu yang MU pi tu. Yang tu. Tengok ngantuk,
Subuh lah, leceh nak kena sembahyang subuh pula. Tapi dia redha. Dia kata, ini adahan Tuhanku pada aku. Qalbun salim, tuan-tuan. Waktu ujian main kat dia, kereta baru keluar daripada showroom, baru keluar bawa kedai lagi, plastik pun tak buka lagi cushion. Keluar simpang kat kat Petron, bam, kereta motor main langgak, kemek pintu. Tuan-tuan, dia redha. Kan Allah hantar ujian ni macam-macam. Kita mengaji kan, tuan-tuan. Sebenarnya ujian Allah ni wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah nak bagi level kita naik. Nak masuk syurga, ni saya bagi contoh, nak masuk syurga, perumpamaan, nak masuk syurga kita kena ada 80%. Okey, 80%. Syarat nak masuk syurga mesti ada 80% dengan rahmat Allah. Tengok-tengok dengan kehidupan kita, cara hidup kita, dengan ibadah kita, baru 65. Kita duk puasa banyak dah. Rupanya dekat 65 je. Tak layak lagi. So Allah ni punya baik, dia nak bagi kita masuk syurga juga. Dia hantar ujian. Bila dia hantar ujian, kita sabar. Wa basyirus sabirin, syurga bagi orang yang sabar. Dan Allah Taala sebut, hampa waktu aku hantar ujian ke hampa, wala tahinu wala tahzanu, jangan rasa sedih, jangan rasa stres, dan jangan sedih melampau-lampau. Bukan tak boleh stres, boleh stres. Bukan tak boleh sedih, ialah contoh takdir Allah hantar rumah terbakar, siapa tak sedih? Kereta terbakar, siapa tak sedih? Anak bini meninggal, siapa tak sedih? Sedih. Tapi waktu Allah hantar ujian, sedih boleh, tapi jangan sedih yang melampau sampai pergi naik bangunan menara KLCC, pergi terjun pacak kepala dulu apa tak boleh lah lagu tu. Kan dia kena redha. Waktu tu wa antumul a'laun, aku angkat darjat hangpa supaya dapat level 80, pakat masuk syurga belaka. Tu qalbun salim. Adapun yang kedua itu qalbun yang mati. Hati yang mati. Hati yang mati ni tuan-tuan, tengok macam mana kita kena ke tak. Teguklah macam mana pun, semua dia tak mahu terima. Walhal dia buat tu salah, cakaplah buat macam mana pun, buat keluarlah dalil macam mana sekalipun, dia duk betul kat dia juga. Ni qalbun mati kan. Tuan-tuan hati-hati. Yang ni yang banyak berlaku. Kita tak kata kita ni bagus ke, tapi benda yang betul kita kena cakap betul, benda yang salah kita kena salah. Contoh baru-baru ni, kira 3 minggu ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di Facebook ke, media sosial ke, apa benda ke, yang paling duk top sekali benda apa? Apa dah? Apa dah? Betul cakap betul. Poligami. Kalau dari segi bola sepak, MU kalah dengan Arsenal, paling top. Waktu dia menang dengan City, ingat ke main? Inilah Ten Hag ball apa semua, kalah dengan Arsenal lah. Tak apa, kita baru 6 bulan, yang ni dah 3 tahun lah. Biasa tu, orang tu biasa fanatik bola. Hak geng-geng tu bola sepasal dengan bola. Hak geng rumah tangga ni tuan-tuan, ada grup dah klik dia. Ada hak sokong yang lelaki, ada sokong perempuan. Kita bukan nak kata apa, kita tak mau bagi orang mengatakan orang. Kita nak bagi jaga lidah. Sebab Nabi pun pesan, Nabi kata apa? Ketika mana ditanya oleh para sahabat, apakah amalan yang banyak masuk, apakah perbuatan yang boleh menyebabkan manusia banyak masuk neraka? 2 benda Nabi abad. 2 benda ni mau jaga. Yang pertama ni lidah, yang kedua kemaluan. Lidah ni banyak masuk orang dalam neraka. Kata ke orang. Bukan kita takut, bukan sekadar kata ke orang, malahan cuba mempertikaikan hukum Allah. Tuan-tuan tahu dah, media-media dah ni, hak dalam Facebook apa semua tu, depa cukup mau hentam perkara poligami ni. Depa cukup mau. Depa cukup suka memperburuk-burukkan hak lagu tu. Kita pun sok duk komen kan, hukum Allah tak adil. Sampai lagu tu segi orang kata. Kan? Set buat lagi, ialah siapa suka poligami ni kan. Nampak? Jadi apa pandangan orang lain terhadap hukum Allah? Pasti dia kata apa, hukum Allah ni sangat-sangat tidak adil. Walhal yang jahat tu individu, yang buruk tu individu, tapi agama juga yang dipersalahkan. Kita tegur, jaga baik, jangan sebut, jangan kata macam-macam, jaga lidah. Kan, malah orang kata pula, macam peliklah lelaki ni, dah dapat bini cantik, putih, lemah, lembut, tu pun nak cari lain juga. Mudah je saya cakap, menikah dulu dengan dia, baru kita tahu dia lagu mana.
Kita tak menikah dengan orang, kita takkan tahu betul tuan-tuan. Selagi mana kita tak menikah tak tahu. Sebelum kahwin ya memang baik, lemah, lembut apa. Hang menikah dulu baru hang tahu dia lagu mana. Buruk dia lagu mana, cengeng dia lagu mana, nek singa dia lagu mana, busuk dia lagu mana. Hang nikah dulu baru tahu. Kita luaran ni orang nampak baik sebab Allah sembunyikan aib kita. Allah tu baik, dia sembunyikan aib kita. Contoh kita nampak dia tu baik, okey, Ustaz Fairuz tu nampak okey, bagus. Pergi tanya bini dia lagu mana. Bini Jawa sikit pun boleh tahu dah. Puan, Ustaz Fairuz ni lagu mana? Dia jawab sikit pendek lah. Ustaz Fairuz boleh lah. Cakap tu cukup lah. Tak payah duk hurai lebih, boleh tahu dah. Kan depan orang ke main bubuh serban apa, ridak, tasbih, bubuh kat jari digital apa semua. Kita boleh berlakon semua belakang. Allah tutup aib kita, nampak baik. Tapi yang boleh tahu kita dia hak biasa hidup dengan kita. Sama, depa pun. Yang lebih mengetahui diri pasangan dia adalah pasangan dia sendiri. Yang tu. Satu lagi, kita lagi suka menceritakan aib orang dan membuka aib orang walhal ianya bertentangan dengan syarak. Nabi kata apa? Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa tutup aib orang, Allah tutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Tapi lah ni zaman suka sembang aib orang. Malahan yang lebih mengejutkan, sembang aib pasangan masing-masing di media sosial. Sampai ada lah page apa nama di dalam Facebook, apa nama, kisah rumah tangga. Kalau nak cari dalam Facebook ada page kisah rumah tangga. Masing-masing duk kongsi rumah tangga, hai rumah tangga. Oh saya laki saya ni apa semua. Dia pun kata ni tinggal buang laki hang tak guna sedik. Kan? Yang bagi saranan pun, yang bagi cadangan tak tuan-tuan tu. Kan hal rumah tangga sepatutnya cerita di badan autoriti yang lebih layak, bukan cerita di umum. Umum ni otak kita lain macam-macam fahaman manusia ni. Kan kita fikir kau ni, orang ni fikir kau ni. Tapi hak mana tak boleh terima, tegaklah macam mana, sebutlah hadis Nabi ke, dalil ke, Quran ke, hati dia mati. Sebab tu namanya qalbun. Qalbun yang telah mati. Adapun qalbun yang ketiga, iaitu hati yang ketiga, hati yang sakit, qalbun marid. Hati yang sakit. Hati yang sakit ni lagu mana dia? Dia buat amanah ibadah semua nak tayang kat orang. Takabur, riya, azamah, sum'ah. Lagu tu. Dia beli kereta, dia niat nak tunjuk kat orang. Dia renovate rumah, dia niat nak tunjuk kat orang. Dia pergi umrah, dia niat nak tayang kat orang. Dia sedekah, dia niat nak kata dialah yang paling pemurah dalam kawasan ni. Lagu tu. Dia buat semua benda, semua nak tayang kat orang. Itu hati yang ada sakit, penyakit hati. Macam mana nak ubat dia? Ubat dia tuan-tuan tak lain tak bukan buka surah Taha. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Taha ayat 124. Tak lain tak bukan, dan juga surah Ar-Ra'd tu ayat 28. Tak lain tak bukan ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah lah hati kita boleh jadi lembut, boleh diperbaiki, boleh diubati. Orang yang tak baca Quran ni hati dia akan sakit, kehidupan dia akan sempit. Allah sebut dalam Quran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surah Taha ayat 124. Barang siapa yang melupakan daripada mengingati aku, iaitu tak ingat Allah dan tak baca Quran langsung, Allah sebut ma'isyatan dhanka. Allah akan bagi kat depa ni kehidupan yang stres, sempit, tekanan dan sebagainya. Yang tu. Tuan-tuan, baik. Jadi baca Quran. Baca Quran, zikirlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan antara zikir ataupun doa yang kita baca dalam sembahyang, hak ni jangan tinggal. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Antum baik. Dan juga yang ke-11, iaitu apabila duduk tahiyat tasyahud, dibaca pula tahiyat penghormatan. Tahiyat ni maksud apa? Penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu maksud dia kita bagi penghormatan, nak abang kepada siapa? Allah.
segala penghormatan, kerajaan, kesejahteraan, semua benda ni, kebaikan semua datang daripada Allah dan kekal untuk Allah sampai bila-bila. Gitu. Sebab tu dalam tu juga ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, assalamu alayka, salam sejahtera, alayka, ke atas kamu, ayyuhan nabi, wahai rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad ni banyak tolong kita. Tak ada Nabi Muhammad tak tahu agama apa kita dah ni. Sebab atas usaha Nabi, ijtihad Nabi, susah payah Nabi, sampai Islam kita hari ni, tuan-tuan. Kalau tidak, tapi nahabak Nabi punya perjuangan bukan setakat mati je, bukan setakat sampai Nabi baginda wafat. Lepas wafat pun Nabi duk fikir lagi. Ketika mana Nabi dibacakan ayat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu tu duduk dengan ramai-ramai dengan sahabat, Nabi minta Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Abdullah bin Mas'ud mula-mula tolak. Dia kata apa? Takkan nak baca kot, sedangkan Quran diturunkan kepada kamu ya Rasulullah. Baca, aku nak dengar. Ashtahi an asma'a min ghairi, aku rindu nak dengar orang lain baca. Dia kata asyik-asyik aku je baca, hampa baca pula. Begitulah ayat dia, lebih kurang. Maka Abdullah bin Mas'ud membacalah, baca surah Nisa tu, daripada ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum tu, mula pada awal sampailah ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Sampai ayat tu ada orang coit bau dia. Ada riwayat kata ada orang sebut amsik, cukup, kan, quf, cukup. Ada riwayat kata orang tarik dia punya baju, dia pun berhenti dan dia kalih. Orang kata pergi tengok Nabi Muhammad tu. Dia kali-kali dia tengok muka Nabi Muhammad, ainaihu tazrifan, mata Nabi berlinangan air mata. Nabi fikir sampai lepas mati. Sebab apa Nabi sampai jadi lagu tu? Sebab waktu ayat tersebut fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, bagaimanakah nanti ketika mana umat-umat semua akan diperhitungkan. Min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika, dan akan didatangkan kepada mereka itu haula'i syahida, rasul-rasul yang menjadi saksi. Jadi bila Nabi lihat umat dia dihuman ke dalam neraka Allah, Nabi rasa sedih, Nabi rasa salah dia. Walhal yang jahat tu siapa? Orang tu sendiri. Yang jahat tu kita, tuan-tuan. Hak duk buat dosa tu kita, Nabi habaq jangan duk buat juga. Tapi Nabi rasa salah dia. Itulah sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah penghormatan dan pujian diletak dalam semayang ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk. Baik. Juga assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sejahteralah kepada kami, kita, yang mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang salih. Kan, kemudian kita syahadah menunjukkan penyaksian Tuhan itu tak ada lain tak bukan melainkan Allah Subhanahu wa taala saja, dan Nabi Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menjadi pilihan di kalangan makhluk Allah. Nabi telah diangkat menjadi rasul yang tu. Dan yang ke-12, selawat waktu sembahyang tahiyat tu, selawat sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tak sebut Sayyidina dalam sembahyang? Ya, boleh. Boleh. Dan tidak ada masalah. Banyak ulama-ulama bermazhab Syafi'i mengatakan hukum dia sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tak sebut pun tak apa tak? Tak apa, tak ada masalah. Hak orang tak sebut, jangan kata orang yang sebut tu sesat. Orang yang sebut, jangan kata orang yang tak sebut tu pula sesat. Dua-dua boleh belaka. Nak sebut boleh, tak boleh. Yang tu tak ada masalah. Kemudian berdoalah untuk diri sendiri dan juga sekedar orang yang beriman. Kemudian bagi salam kiri dan juga kanan. Sekurang-kurangnya assalamualaikum, cukup. Contoh bagi salam, assalamualaikum, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang boleh tak? Ya, boleh. Sekurang-kurangnya assalamualaikum. Gitu. Tapi kita dah menjadi kebiasaan kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi.
Salam yang pertama tu yang kita kata itu hukum dia adalah rukun. Nah, adapun salam yang kedua adalah sunat. Okey. Bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kentut, batal sembahyang tak? Ha? Tak batal kan? Tapi kalau dia beri salam kedua, batal sembahyang. Jelas tak? Jelas tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Perut diberi salam sekali. Assalamualaikum, batal sembahyang. Kalau dia beri salam pertama, kentut, boleh bangun dah. Gitu. Dia beri sambung lagi, kira masih dalam, dia menganggap masih dalam solat, maka terbatal lah solat dia. Wallahu ta'ala alam. Nah tuan-tuan, kita berhenti dekat ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung bulan Ramadan. InsyaAllah bulan depan tuan-tuan, saya tak boleh nak mai, sebab saya bersama dengan kawan-kawan Ustaz Aslam, Ustaz Ridauddin, kami ziarah Mesir. Kami pergi Mesir untuk tengok anak-anak murid. Ada 3. Cuti sekolah tu. Awal cuti sekolah. Kami pergi awal cuti sekolah tu. 19 bulan pergi lebih kurang 12 hari. Kan, pergi lebih kurang 12 hari. Tengok anak murid, sambil-sambil tengok tempat kita mengaji dululah. Sambil-sambil jumpa tok guru yang masih hidup lagi lah. Kan, yang tu saja. Memang planning lama dah, 2018. Bermula kami minggu apa? Macam kut simpan bulan-bulan gitu. Nak pergi asal dia masa 2020. Tiket semua dah beli lah 2020. Covid nasib baik boleh refund balik. Kan kalau tak boleh refund, habis tiket saja pun dekat 2,600 pergi balik. Tapi boleh lah. Kan boleh. Yang tu. InsyaAllah kalau ada kelapangan nanti kita akan sambung bulan puasa, tak pun kita masuk lepas raya lah. Betul. Nah. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, kurniakan kepada kami semua agar kami semua melalui jalan yang benar itu. Ya Allah, tunjukkan kami yang salah itu salah, jauhkanlah kami daripada melakukan perkara yang salah itu. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adawa. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah daripada keburukan akhlak perangai, daripada keburukan hawa nafsu, daripada keburukan dan bahayanya penyakit-penyakit yang berbahaya di dunia ini. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami ya Allah dalam bulan Rajab dan juga Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami sampai ke dalam bulan Ramadan nanti. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sadah dan silap terkasar abasa daripada kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Al. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.